Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi di dalam live ini saya ingin membincangkan secara lanjut satu perkara yang telah saya sentuh beberapa kali sebelum ini yang saya rasa tak perlulah saya yakinkan sesiapa, iaitu keterdesakan kluster mahkamah untuk adakan pilihan raya secepat mungkin. Bukannya sebab kluster mahkamah yakin BN boleh menang, tetapi sebab kluster mahkamah tidak ada jalan lain melainkan mencuba nasib menerusi medan pilihan raya. Jadi anda perlu faham, bukannya sebab kluster mahkamah yakin boleh menang, tetapi disebabkan tidak ada pilihan lain melainkan mencuba nasib menerusi medan pilihan raya. Jadi tekanan sedang ditingkatkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Ismail Sabri untuk membubar parlimen. Jadi kita lihat sepintas lalu kita lihat segala apa tanda menunjukkan bahawa semua ini telah dirancang sejak sebelum langkah Sheraton. Jadi saya pernah diberitahu oleh seorang tokoh negarawan, bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi seorang tokoh negarawan, bahawa banyak daripada pembongkaran saya memang kena pada tempatnya, dan ini telah memaksa UMNO untuk menukar tiang gol. Jadi dalam situasi-situasi tertentu mungkin pembongkaran saya nampaknya tidak selaras dengan apa yang berlaku, seolah-olah saya salah, tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah disebabkan pembongkaran itu UMNO atau kluster mahkamah terpaksa tukar tiang gol. Tetapi sekarang tiang gol dia amat nyata, satu je tempat ianya boleh diletakkan, iaitu ke arah PRU 15. UMNO kluster mahkamah tidak ada tempat lain nak pindah tiang gol dah. Dia tidak ada pilihan lain. Jadi dia ada dua pilihan. Kluster mahkamah sama ada berjaya meyakinkan Ismail Sabri untuk adakan PRU 15, ataupun mereka terpaksa mengorak langkah untuk cuba menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Apa pun saya dah beritahu sebelum ini, kesemua ni menunjukkan kluster mahkamah tidak ada niat untuk menjadikan Ismail Sabri calon tunggal Perdana Menteri bagi Barisan Nasional sekiranya parlimen dibubarkan. Sebabnya jika mereka yakin dengan Ismail Sabri, jika kluster mahkamah boleh mendapat apa yang mereka inginkan daripada Ismail Sabri, mereka tidak akan menuntut pilihan raya, malah mereka akan memastikan kerajaan Ismail Sabri kukuh supaya segala apa yang mereka inginkan boleh tercapai. Jadi nyatalah, maklumlah mereka tidak yakin dengan Ismail Sabri, jadi mustahil Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri. Dan atas sebab itu saya jangka Ismail Sabri sebenarnya tidak ingin bubar parlimen. Jadi di dalam situasi ini ada dua perkara. Jika mereka tidak boleh yakinkan Ismail Sabri, atau jika ada tanda-tanda Ismail Sabri akan masuk satu perjanjian baru dengan Pakatan Harapan, mungkin dengan menjanjikan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Anwar dengan syarat Pakatan Harapan memberikan sokongan padu kepada dia, maka kluster mahkamah mungkin terpaksa tarik sokongan daripada Ismail Sabri untuk cuba runtuhkan kerajaan dengan harapan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan setuju terima akuan-akuan bersumpah mereka sebagai bukti kerajaan Ismail Sabri tidak memiliki sokongan majoriti, dan dengan harapan Yang di-Pertuan Agong akan panggil semua ahli-ahli parlimen untuk tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Dan satu-satunya cara untuk jadi Perdana Menteri baru, dan satu-satunya cara kluster mahkamah boleh menang ialah sekiranya mereka melutut kepada Anwar dan memberi tahu Anwar bahawa mereka setuju jadikan Anwar Perdana Menteri. Dan dalam situasi itu Pakatan Harapan semestinya akan bersetuju bekerjasama dengan kluster mahkamah. Tetapi sukar sedikit sebab kluster mahkamah perlu juga cukup ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk bersetuju dengan pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu amat sukar dikecapi. Jadi berkemungkinan kluster mahkamah akan cuba tumbangkan Ismail Sabri dengan harapan Yang di-Pertuan Agong dengan harapan Ismail Sabri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen.
Tetapi risiko dia amat besar lah, kluster mahkamah ni. Risiko dia amat besar. Ismail Sabri boleh saja jika dia tahu kluster mahkamah tarik sokongan, dia masuk perjanjian dengan Anwar. Ya. Jadi Anwar pun bukan bodoh. Anwar pun akan lihat kluster mahkamah ni, kalau setuju Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar pun nak lihat kluster mahkamah ni boleh dapatkan berapa akuan bersumpah ahli-ahli parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional, untuk sokong pencalonan dia sebagai Perdana Menteri, ya, sebelum dia memasuki apa-apa perjanjian dengan kluster mahkamah. So memang amat tersepit lah kluster mahkamah ni, memang amat terdesak. Dan kluster mahkamah sekarang sudah tahu bahawa jika pilihan raya tidak diadakan dalam kadar segera, prestasi Barisan Nasional yang memang dah merudum akan makin merudum kerana harga barang menggila. Sebelum saya sampai kepada hujah saya dalam babak ni, perlu saya ingatkan prestasi Barisan Nasional sebenarnya merudum, termasuk Johor. Bukti dia di Johor memang prestasi Barisan Nasional merudum. Tetapi anda boleh bertanya kepada saya, kalau anda lagi kata prestasi Barisan Nasional merudum, macam mana pula Barisan Nasional boleh menang PRN Johor? Sebabnya mudah. Sebabnya di Johor Barisan Nasional menang atas sebab teknikal, sebab hampir separuh pengundi berdaftar tidak keluar mengundi. Jadi disebabkan disebabkan terlalu kurang mengundi, walaupun prestasi Barisan Nasional merudum ya, dari segi peratus perolehan undi dan sebagainya, tetapi Barisan Nasional menang 2/3, walaupun lebih 75% pengundi berdaftar sebenarnya tak pilih Barisan Nasional. Jadi sebenarnya merudum. Dan apa yang dikhawatiri oleh Barisan Nasional ialah rakyat Malaysia pantang dua perkara. Perkara pertama, mereka pantang melihat MP-MP mereka bermaharaja lela, menunjukkan kekayaan mereka, mencuri dana sana sini, sedangkan rakyat seksa. Dan pada ketika ini rakyat makin seksa. Walaupun penyakit pandemik ini tidak begitu mengancam lagi, rakyat dah hidup seperti biasa, kehidupan dah kembali seperti sedia kala, tetapi harga barangan menggila dan kerajaan nampaknya tidak melakukan inisiatif untuk mengawal harga barangan ini kerana tidak mampu melakukan inisiatif tersebut. Jadi bila harga barangan menggila, bila rakyat lihat kerajaan gagal membantu rakyat mengawal harga barangan, dalam keadaan rakyat tersepit sebab kesan pandemik COVID dan kesan kegagalan kerajaan dalam menangani pandemik COVID dengan melakukan sekatan-sekatan yang tidak masuk akal, yang bersifat politik darjat, ya, sehingga ramai hilang kerja, ramai hilang sumber pendapatan, ramai bunuh diri dan sebagainya. Tapi kos sara hidup makin menggila. Bila nak letakkan gaji minima 1,500, akhirnya yang terbeban adalah rakyat juga. Jadi ini hanya permulaan. Dijangkakan harga barangan akan terus menggila, terus melonjak naik. Dan perkara ini sudah disedari oleh pihak-pihak di dalam UMNO, khususnya kluster mahkamah. Jadi amat penting diadakan PRU awal sebab rakyat pantang kenaikan harga ni dalam situasi sekarang sudah ada banyak pembongkaran berhubung dengan salah laku Zaid Hamidi. Menerusi proses mahkamah, ada saksi beritahu setiap bulan Zaid Hamidi diberikan dana 200 Singapore dollar. Kemudian pada 2017 naik kepada 500 lebih Singapore dollar atau lebih 1.5 juta ringgit Malaysia setiap bulan. Kemudian setelah pembongkaran menerusi perbicaraan kes 1MDB melibatkan Najib. Jadi bila rakyat makin lama makin sedar kebenaran tentang tuduhan-tuduhan jenayah yang telah dilemparkan terhadap Zahid dan Najib, ya, bila makin sedar kebenaran-kebenaran ini dan melihatkan mereka ni telah memudaratkan rakyat dengan mencuri dana, dengan melakukan pelbagai kesalahan jenayah, tetapi kita sebagai rakyat yang menyokong mereka makin tersepit dan sekarang nak beli barang pun makin susah. Jadi rakyat lazimnya akan mula menolak pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab. Dan sekarang ni adalah kerajaan pimpinan UMNO. Jadi UMNO nak pusing macam mana pun, dia perlu akur bahawa kegagalan menangani kos
kenaikan harga barang mendadak ni adalah di bawah pentadbiran UMNO. Dulu sama juga sebelum PRU 14, kegagalan kerajaan menangani peningkatan mendadak harga barang sehingga rakyat meluat dan menolak Barisan Nasional adalah di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Jadi kesimpulannya, di bawah pentadbiran Barisan Nasional sebelum PRU 14, harga barang naik mendadak. Sekini, selepas Barisan Nasional merampas kerajaan menerusi pintu belakang, harga barang naik mendadak semula. Dan nampaknya kerajaan tidak dapat mengawal kenaikan ini. Jadi bagi rakyat mudah, kita dah lihat pada PRU 14, mereka bila tersepit, mereka tidak kurang percaya dengan pemimpin-pemimpin kerajaan. Jadi bayangkan, sekarang pun dah meningkat menggila dan perkara ni akan dijangka akan menjadi lebih teruk. Jadi dalam keadaan harga barang esok menggila, menggunung, ya, adakah anda fikir rakyat akan percaya kepada pemimpin-pemimpin kerajaan? Atas sebab itulah kluster mahkamah makin takut, dan ini telah menyebabkan tekanan terhadap Ismail Sabri untuk membubar parlimen makin meningkat. Makin meningkat. Dan bagi saya, Ismail Sabri tak perlu menurut kehendak kluster mahkamah. Tak perlu menurut. Dan dia pun perlu memikirkan masa depan dia. Adakah dia sah akan jadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional? Jadi sekarang ni, kalau Ismail Sabri rasa masa depan dia tidak boleh dipastikan, lebih baik dia terus menjadi Perdana Menteri sehingga penggal penuh Parlimen ke-14 tamat, dan kemudian melihatlah membiarkan proses-proses perbicaraan berlangsung, ya, seperti biasa. Seperti biasa. So inilah yang sedang berlaku sekarang. Bila kluster mahkamah esok tidak ada jalan lain, akan jadi politik makin huru-hara lah. Saya jangka mereka akan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Mereka akan tarik sokongan dan mereka akan cuba janji kepada Anwar bahawa mereka setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Tetapi sukar bagi benda ni berlaku kerana kluster mahkamah perlu juga buktikan bahawa ada cukup sokongan dari dalam UMNO dan Barisan Nasional atau MP-MP dari parti-parti lain yang juga setuju Anwar jadi Perdana Menteri sebelum Anwar boleh memasuki perjanjian. Jika kluster mahkamah tak boleh buktikan kepada Anwar bahawa ada cukup sokongan MP-MP Barisan Nasional atau MP-MP lain untuk Anwar jadi Perdana Menteri, jika dikira sekali sokongan Pakatan Harapan, maka Anwar boleh saja, jika kluster mahkamah tarik sokongan, dia masuk saja perjanjian dengan Ismail Sabri. So tersepitlah kluster mahkamah ni. Sekarang satu-satunya jalan ialah mereka meyakinkan Ismail Sabri, menekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen, ya, dan setakat ini tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Melainkan mereka bagi hitam putih lah kepada Ismail Sabri, kamu memang sah calon Perdana Menteri Barisan Nasional jika parlimen bubar. Tapi kalau mereka nak lakukan itu, tak guna. Sebab Ismail Sabri takkan dapat membantu mereka. Kalau mereka begitu yakin dengan Ismail Sabri, mereka takkan minta parlimen bubar. So tersepitlah kluster mahkamah. Maknanya rancangan jangka panjang kluster mahkamah nampaknya makin gagal. Rancangan ini bermula sebelum langkah Sheraton dan saya ada membongkarkannya, dan setiap satu yang saya cerita benar. Dia adalah langkah 3 fasa. Fasa pertama, tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan untuk tubuhkan kerajaan baru. Kemudian fasa kedua, tumbangkan kerajaan baru pimpinan Muhyiddin Yassin itu atau Tun Mahathir. Mereka sebenarnya pada masa itu tidak tahu Muhyiddin ke Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Tumbangkan kerajaan baru itu untuk naikkan seorang Perdana Menteri Barisan Nasional. Fasa ketiga, sama ada guna Perdana Menteri Barisan Nasional itu untuk bubar parlimen dan cetus PRU, ya, sebelum keputusan penting mahkamah dibacakan, ataupun jika tidak ada jalan lain, tumbangkan kerajaan baru tu untuk bubar parlimen, ya. Dan benda berlaku sebiji seperti yang saya bongkarkan, yang saya dedahkan. So inilah situasi semasa sekarang.
kluster mahkamah makin terdesak sebab harga barangan akan menggila. Dan daripada sumber yang boleh dipercayai, saya pun pernah diberitahu tidak mustahil akan berlaku krisis, krisis bekalan makanan, krisis harga barangan, krisis tertentu yang merupakan akibat daripada krisis ekonomi, krisis kewangan, ya. Dan rakyat akan rasakannya bila esok sekadar nak keluar makan, nak beli sayur ke beli apa pun, harga dia menggila, baru rakyat akan tahu kesannya, ya. So ini sahaja pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Maliki Mikael, kluster mahkamah boleh singkirkan Ismail dan naikkan Tok Mat sebagai PM. Ini bukannya boleh dilakukan seperti yang anda cadangkan, ya. Untuk singkirkan Ismail Sabri bukannya di bawah tangan kluster mahkamah atau UMNO. Katakan PRU berlaku. Katakanlah, okey, saya beri satu senario kepada anda. Katakan PRU berlaku dan katakan kluster mahkamah berjaya yakinkan Ismail Sabri untuk cetuskan pembubaran parlimen dengan memberi dia hitam putih bahawa dia akan jadi calon tunggal Perdana Menteri. Jadi PRU berlaku dan katakan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri selepas PRU. Sesiapa yang menjadi Perdana Menteri ianya adalah atas sokongan ahli-ahli parlimen, sokongan majoriti. Jadi Ismail Sabri setelah UMNO bersetuju untuk calonkan dia, ya, dia seterusnya bukan hanya berdasarkan pencalonan UMNO dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia perlu juga sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, ya. Dan jika dia dapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, dia boleh kekal Perdana Menteri biarpun UMNO kata kami tidak ingin kamu jadi Perdana Menteri. Sebenarnya itu bukan lagi hak UMNO untuk tentukan. Sekali dah jadi Perdana Menteri, selagi Ismail Sabri boleh buktikan dia ada sokongan majoriti, UMNO tidak boleh berkata apa-apa, ya. Melainkan bila UMNO tarik sokongan, jumlah sokongan terhadap Ismail Sabri berkurang, baru boleh UMNO tentukan. Sekarang UMNO boleh tentukan. Contohnya sekarang UMNO tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Okey, sekarang, ya, Ismail Sabri akan hilang majoriti. Tetapi seperti yang saya beritahu, tidak ada apa-apa menghalang Ismail Sabri daripada masuk perjanjian dengan Anwar, ya. Lanjutkan MOU, ubah suai MOU, modify MOU. Sekarang ni sokongan PH bukan lagi sekarang ni PH dikira menyokong Ismail Sabri. Maknanya majoriti Ismail Sabri termasuk MP PH. Kemudian dia beri 1-2 jawatan dalam kabinet kepada MP PH. Kemudian dia beri jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Anwar. Kau ingat Anwar dengan PH tak nak sokong Ismail Sabri? Sokong, ya. Boleh lambatkan PRU. Bila lambatkan PRU, Anwar jadi DPM. Kemudian esok bila parlimen bubar pada 2023, Anwar ada kelebihan menggunakan jentera pentadbiran bagi membantu kempen PKR dan DAP. Mesti dia orang setuju. Jadi sukar. Ini bukannya dalam kuasa UMNO untuk singkirkan Ismail Sabri, dan kluster mahkamah tahu benda ni, ya. Melainkan kluster mahkamah tarik sokongan dan juga ada cukup sokongan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk pencalonan Anwar. Jadi bila mereka tunjuk bukti kepada Anwar, kami ada 23 ahli parlimen BN yang sanggup sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, Anwar mesti akan setuju. Jadi campur dengan jumlah ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, Anwar mungkin boleh jadi Perdana Menteri, ya. So tapi mana kluster mahkamah nak dapat akuan-akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen BN dalam bilangan yang cukup untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri? Mustahil, ya. Jadi kluster mahkamah tersepit. Dan jika ada tanda kluster mahkamah cuba menumbangkan Ismail Sabri akan masuk perjanjian dengan Anwar. Kemudian DAP akan keluarkan kenyataan, kami sebenarnya melakukan ini sementara demi kestabilan politik, seperti mana yang mereka kata ketika menandatangani MOU. Dalam politik apa-apa boleh dikatakan, ya. Sekarang DAP kutuk kritik Najib,
Tetapi dulu tiba-tiba di Perak, mereka tiba-tiba senyap. Mereka berhenti kritik Najib kerana pada masa itu mereka berbincang dengan kluster mahkamah, dengan kleptokrat, kemungkinan membentuk jajaran politik baru. Jadi mereka boleh ubah bila-bila. Jangan terkejutlah. Afi Ridwan, sekiranya berlaku PRU dalam masa terdekat, parti mana yang berpotensi untuk menang mengikut situasi sekarang? Ini soalan yang bagus sebab anda tambah frasa mengikut situasi sekarang. Jadi mengikut situasi sekarang di mana hanya ada Pakatan Harapan dan tidak ada blok alternatif dengan formula baru dan sebagainya lah. Okey. Saya mengaku sukar saya jangkakan, tetapi berkemungkinan tinggi tidak ada parti yang menang. Tidak ada parti yang menang pilihan raya. Okey. Tetapi ramai akan boikot pilihan raya, itu saya jangkakan, dan ini akan memberi kelebihan sedikit, ya, bukan kelebihan total tetapi kelebihan sedikit kepada Barisan Nasional. Tuan jangkakan PRU bila? Adakah bulan 8? Saya tak tahu. Dan tukang-tukang ramalan ni yang kata bulan 8, percayalah, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Okey. Zamzani Abdul Ghani, mesyuarat kabinet baru nak bincang esok isu ayam. Setiap kementerian terbabit telah ada plan contingency. Adakah Ismail Sabri lantik seorang lagi penasihat? Saya tak tahu. Cuma yang saya tahu ada lantikan-lantikan penasihat, duta dan sebagainya dalam kadar antara tertinggi dalam sejarah tanah air di bawah pentadbiran Ismail Sabri, dan ini tidak menyihatkan dalam keadaan ekonomi kita mudarat. Ya, pentadbiran ini gagal. Gerombolan ini gagal. Gerombolan sama masa pentadbiran Muhyiddin, masa pentadbiran Ismail Sabri gagal. Mereka gagal kerana jawatan-jawatan tidak berpadanan dengan keupayaan, kelayakan, kemampuan mereka yang dilantik, kerana lantikan-lantikan dibuat atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan untuk kekal berkuasa. Ya, jadi dalam situasi ini lantikan jawatan dengan kelayakan dan sebagainya tidak berpadanan. Jadi inilah yang menyebabkan kerajaan gagal, dan siapa-siapa menjadi Perdana Menteri akan terus gagal. Ya. Ya, barang naik, ya betul. Ya, sebenarnya kalau nak buat kawalan harga ni banyak boleh dilakukan dengan mudah. Saya tahu banyak boleh dilakukan tetapi gagal dilakukan. Tetapi bukan niat saya dalam live ini untuk menjelaskan bagaimana ianya perlu dilakukan. Jadi itu sahajalah live saya hari ini, ya. Jadi pastikan anda baca link kepada artikel-artikel yang akan saya selitkan dalam ruang tajuk sebentar lagi, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.